Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Zubir. Saya merupakan graduan UTM tahun 2018 dalam Sarjana Muda Kejuruteraan Awam. Saya sekarang bekerja sebagai jurutera projek di syarikat jurutera perunding swasta untuk sistem bekalan air di Kuala Lumpur. Jadi saya akan membuat sesi review buku tentang sebuah buku yang bertajuk Kampung Tempe: Voices from a Malay Village. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016 dalam dua bahasa. Jadi maknanya satu naskah tu ada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalamnya sekali. Buku ni ada 288 muka surat. Yang menariknya ialah dalam buku ni dia ada non-fiction part dan juga part yang fiction, which is penulisan kreatif seperti cerpen dengan puisi. Jadi buku ni berkisah tentang sejarah dan juga rakaman-rakaman suara orang-orang Melayu Islam yang pernah menduduki sebuah kampung bernama Kampung Tempe. Kampung Tempe ni terletak di Singapura. Dia bermula pada tahun 1900 di mana ada orang-orang Melayu Jawa Islam yang membeli tanah daripada golongan penternak Cina dan juga kaum Chettiar yang beragama Hindu di satu jalan yang bernama Jalan Coronation. Jadi mereka dapatkan tanah tu dengan cara ada yang membeli dan juga ada yang menyewa. Dan mereka mendirikan rumah mereka, iaitu rumah Melayu tradisional kayu, yang tak ada pagar, yang ada halaman yang luas. Kemudian mereka mendirikan surau yang berbuat daripada kayu, dengan semangat gotong royong, semangat komunal, sosial dan juga kolektif. Mereka dirikan kampung itu bersama-sama. Jadi mereka telah melalui fasa penjajahan Jepun. Pada zaman penjajahan Jepun, Jepun telah mengecatu bekalan beras untuk orang Melayu. Jadi mereka di Kampung Tempe ni, mereka masa tu dikenali sebagai Kampung Coronation. Jadi mereka terpaksa fikir apakah alternatif sekiranya tak cukup beras. Kalau beras tak cukup, apa yang kena buat? Jadi mereka come up with the idea, sebab mereka ni asal daripada tanah Jawa, mereka boleh buat tempe. Dan mereka pun membuat tempe untuk sebagai ganti kepada beras. Jadi mereka tidak terlalu bergantung kepada beras. So mereka pun buatlah tempe sampailah even penjajahan Jepun telah berakhir. Jadi disebabkan penghasilan tempe yang banyak dan juga tinggi di Kampung Coronation ni, dia dikenali dengan nama Kampung Tempe di kalangan orang-orang sekeliling. Dan dia makin membesar dan membesar sampai pada tahun 1960 lah. Dia memang satu kampung yang sangat tradisional, yang mana semua orang hidup dalam suasana yang harmoni. Ada orang yang bernaik basikal menjajah tempe daripada rumah ke rumah. Ada warung makanan. Ada kanak-kanak bermain di longkang, tengok ikan-ikan. Ada yang bermain layang-layang. Kaum wanita menyiram pokok bunga yang terdapat di halaman rumah. Ada surau yang menempatkan jemaah untuk solat berjemaah. Ada madrasah yang menjadi pilihan kaum komuniti orang Melayu pada masa itu berbanding menghantar kepada sekolah-sekolah formal. Jadi kampung Tempe ni dia sebuah kampung yang sangat harmoni pada masa itu, menempatkan kaum komuniti orang Melayu. Tapi pada tahun 1960 bermulanya ditubuhkan DBA, HBD, Housing and Development Board, yang dibuat oleh kerajaan Singapura untuk membuat skim. So jadi setiap rakyat di Singapura ni akan diberikan satu rumah untuk mereka sendiri. Masa tu which is arus modernisasi lah.
mereka kerajaan mahukan orang-orang Melayu ni yang masih duduk di rumah tradisional untuk robohkan rumah kayu. Mereka harus dirikan rumah batu. Jadi rumah batu yang dibina haruslah mempunyai sistem bekalan elektrik, sistem bekalan air dan juga sistem perpaipan untuk air kumbahan, which is air taik, air kencing, air yang dah kotor. Jadi dua pilihan yang diberikan oleh kerajaan kepada penduduk Kampung Tempeh yang tidak terlepas daripada polisi ini. It's either penduduk Kampung Tempeh merobohkan rumah kayu, mendirikan rumah batu, ataupun mereka menjual kepada kerajaan untuk kerajaan laksanakan aktiviti pembangunan. Jadi masa tu ramai orang-orang Melayu yang tidak mendapat nasihat yang sewajarnya. Mereka mengambil jalan pintas untuk menjual rumah mereka dekat jalan di Kampung Tempeh untuk pindah ke kawasan perumahan flat yang masa tu antaranya disebut dalam buku ni ialah di Queenstown dan juga Toa Payoh. Jadi mereka berpindah ke situ dan sedikit demi sedikit, which is fasa kemuncak ni ialah pada tahun 1970-an sehingga tahun 1991. Satu demi satu rumah, satu demi satu keluarga yang terpaksa akur dan mereka menjual tanah tersebut beserta dengan rumah. Jadi yang mereka tidak sedar ialah selang 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, harga tanah di Kampung Tempeh ni melonjak, melampung berlipat kali ganda yang membuatkan sekarang ni Kampung Tempeh ni didiami oleh rumah-rumah agam, rumah banglo yang dekat tengah rumah-rumah banglo dan rumah agam yang didiami oleh kaum lain. Ada satu masjid yang mana mereka bina masa dulu. Surau tu makin membesar menjadi sebuah masjid bernama Masjid Al-Huda. Jadi penulis menggarapkan dalam ni betapa tidak cocoknya sebuah masjid yang duduk di situ terhimpit oleh rumah-rumah agam dan rumah banglo tersebut, di mana orang-orang kampung, penduduk asal Kampung Tempeh ni, mereka pulang ke situ, mereka melihat dengan kacamata penyesalan. Jadi di sini ada dua perkara yang saya dapat belajar. Pertama ialah arus pembangunan tetap akan berlaku tanpa budi bicara atau tolak ansur dengan kita. Tetapi ia harus dijangka dan juga kita harus mempersiapkan diri. Jadi persoalannya di sini, adakah penduduk Kampung Tempeh, which is in this case, bersedia untuk menghadapi persoalan modernisasi dan juga pembangunan? Jelas mereka tidak bersedia untuk menjalani arus kemodenan, di mana mereka terpaksa menggadaikan tanah mereka. Mereka tidak bersedia. Ada beberapa individu yang telah menyuarakan pendapat sesuatu perlu dibuat untuk kita tangani benda ni. Yang kedua, isu kepimpinan yang lompong di sini. Disebabkan orang Melayu ni dia tak ada ilmu yang mendalam tentang ilmu hartanah. Jadi ini adalah ilmu fardu kifayah yang sepatutnya orang Melayu Islam kita garap, kita ambil peluang untuk belajar. Tapi masa tu orang Melayu ni dia tak pandai sangat bab ni. Jadi mereka nampak jalan yang paling senang sekali ialah jual dan pindah ke kawasan perumahan flat. Tapi selepas tu banyak perkara yang telah berubah. Quality of life tak ada. Mereka sudah tak ada halaman rumah yang luas, pokok-pokok yang boleh mereka tanam sendiri. Tak ada lagi kanak-kanak bermain sama-sama, dan juga tiada lagi halaman yang luas dan sebagainya. Jadi kelompongan kepimpinan di sini ialah kita tengok peri pentingnya seorang pemimpin yang mengangkat kaum komunitinya sendiri untuk menangani arus kemodenan itu. Hatta pemimpin Melayu yang terdapat di dalam parlimen, mereka gagal untuk membela kaum Melayu ini. Sebab apa saya katakan gagal? Disebabkan bagi saya tanah ini adalah lambang kekuasaan.
Tanah adalah simbol kekayaan dan juga harta. Jadi kalau tanah tumpahnya darah kita di sini digadaikan, apa lagi yang kita ada? Merempat. Jadi kita di sini pentingnya pemimpin. Dan masa tu pemimpin tu gagal, mereka malah tidak dapat menjangkakan apa yang akan berlaku sekiranya digadaikan tanah yang mereka dirikan dan mereka duduki buat setempoh berdekat-dekat. Itu dua persoalan yang penting yang saya dapat. Kemudian saya meminjam kata-kata yang ditulis oleh pengarang dalam dunia Singapura yang moden ni. Tak ada lagi ruang yang diberikan untuk nuansa pemikiran sentimental dan nostalgia, sebab semua tu telah dijual untuk mendapatkan kemajuan daripada sudut ekonomi. Jadi kalau dulu kita ukur kebahagiaan daripada something yang tidak nampak di mata fizikal, sesuatu yang intangible seperti kegembiraan daripada sifat muafakat, mendirikan kampung bersama-sama, membina rumah bersama-sama, mendirikan surau bersama-sama, semua itu telah diganti dengan something yang dipanggil KPI, Key Performance Index, di mana KPI ni ialah lebih tangible, tapi hanya daripada beberapa aspek seperti pendidikan, ekonomi, pelaburan dan juga pengumpulan harta. Jadi tidak ada lagi ruang-ruang untuk adat dan juga citra budaya orang Melayu yang sebenarnya syarat dengan nilai-nilai kebijaksanaan. Semua tu tidak lagi dipandang tinggi. Jadi penulis kata tetapi masih ada ruang dan peluang. Kita sebagai orang Melayu haruslah mengambil iktibar. Tidak kira apa kaum yang kita daripada mana-mana kaum, kita harus ambil iktibar daripada kes ini. Jadi kalau saya boleh kaitkan dengan isu yang berlaku di Singapura ni, sampai sekarang ni kampung tempe ni dah langsung tak ada. Ini perkara yang sama yang sedang berlaku di Kampung Baru, di mana kerajaan dan juga pemaju sedang menawarkan kepada penduduk asal untuk menjual tanah mereka untuk didirikan pembangunan. Padahal jika kita bandingkan pembangunan dan juga pempasan yang diberikan kepada penduduk asal, dia tidak seimbang langsung, tidak memadai langsung. Jadi sebenarnya apakah tiada ruang untuk kita mengekalkan cara hidup tradisional orang Melayu yang penuh dengan kesederhanaan, tetapi kita boleh modernkan? Cumanya nilai-nilai kesederhanaan itu haruslah kita conserve, sebab dia syarat dengan nilai-nilai kebijaksanaan. It's full of wisdom yang kita tidak nampak di mata yang mata kasar, tetapi dia memberikan suatu ketenangan dalam jiwa kita. Seperti contohnya, kita ada sense of belonging kepada kampung yang kita pernah duduki satu masa dahulu, dengan kawan-kawan yang kita bermain sama-sama, mandi longkang, main layang-layang dan sebagainya. Jadi berdasarkan penulis 1000 kali sayang, di mana Singapura hari ini dia nampak moden, tetapi ia telah hilang identiti. Identitinya itu telah ditukar ganti untuk mendapatkan kemajuan daripada sudut ekonomi dan sebagainya. Jadi saya mengambil iktibar, kita harus balance lah daripada segala sudut. Even though kita nak mengejar kemajuan, tetapi budaya, bahasa, adat, citra, istiadat yang penuh dengan nilai-nilai kebijaksanaan ini haruslah dipelihara di dalam diri kita. Jadi itu saja review buku Kampung Tempe, Voices from a Malay Village daripada saya. Sekian, terima kasih.